Terima kasih, Datuk Speaker. Saya ucapkan terima kasih dan menyambut baik usaha kerajaan yang memberikan tumpuan kepada inisiatif flagship pembangunan wanita yang mampu memperkasa golongan ibu tunggal B40 dan miskin melalui kolaborasi bersama NGO. Namun, saya ingin bertanya sejauh manakah kerajaan negeri mengiktiraf sumbangan wanita dalam pembangunan Sabah dan berapakah peratus kuota penglibatan wanita sebagai pembuat keputusan di sektor kerajaan, swasta dan politik. Datuk Speaker, penglibatan wanita yang berkesan dan bermakna dalam semua sektor amat penting. Pada perbahasan belanjawan tahun lalu, saya telah mengatakan bahawa pelbagai aktiviti yang dirancang untuk wanita terlalu luas dan tidak mempunyai usaha padu untuk menuju ke arah sasaran atau kuota 30% penglibatan wanita seperti yang disarankan di peringkat nasional dan antarabangsa. Contohnya, Dewan Undangan Negeri Sabah, di Dewan Mulia kita ini, wanita yang dipilih oleh rakyat Sabah tidak mencapai 10%, iaitu hanya 7 wanita daripada adun. Oleh itu, sistem adun lantikan boleh digunakan untuk menaiki penyertaan wanita di dalam Dewan Undangan. Pernyataan yang jelas dan penerimaan kuota 30% penglibatan wanita dalam dasar kerajaan amat penting bagi keseimbangan yang wajar antara wanita dan lelaki sebagai pembuat keputusan untuk mencapai keputusan bersama yang lebih baik dan efektif. Datuk Speaker, gelaran wanita juga pada suatu hari nanti akan diberikan kepada kanak-kanak perempuan kita. Dan saya ingin melihat anak-anak perempuan terutamanya di kalangan orang asal di Sabah membesar dan bertumbuh untuk mencapai potensinya yang maksimum. Walau bagaimanapun, seringkali impian ini seolah-olah terkubur kerana masih ramai lagi kanak-kanak perempuan kita yang berkahwin di bawah umur 18 tahun. Untuk makluman Datuk Speaker dan Dewan Yang Mulia ini, Pakos Trust, sebuah NGO dan juga Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, iaitu kementerian yang ada pada kerajaan terdahulu, telah melaksanakan kajian di 5 daerah, yaitu Kota Marudu, Pitas, Beluran, Tenon dan Nebawan pada awal tahun 2020, di mana mempunyai majoriti penduduk orang asal yang terdiri daripada suku Murut, Dusun, Kimaragang, Tambenua, Sungai, Bajau dan Rungus. Kajian ini melibatkan jabatan dan agensi kerajaan seperti JEWA, JAHINS, LPPKN dan JKM. Kumpulan NGO juga terlibat seperti Good Shepherd Services, Persatuan Ibu Tunggal, SUEPA dan Sabah Law Society, dan juga parti politik seperti di Warisan, APCO, PBS, PAS, PBRS, Amanah dan juga DAP. Sasaran responden yang berkahwin awal adalah kanak-kanak perempuan yang berumur antara 12 hingga 17 tahun sewaktu berkahwin. Debatan kajian menunjukkan bahawa majoriti responden hanya berpendidikan setakat UPSR, tergolong dalam kategori miskin dan miskin tegar mengikut purata garis kemiskinan. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa perkahwinan bawah umur ini telah memberi implikasi yang negatif terhadap kesan fizikal dan mental kanak-kanak yang terlibat. Pada 4 hari bulan Oktober 2019, kerajaan sebelum ini telah menetapkan usia minima perkahwinan kepada 18 tahun dan kemudiannya pelan tindakan 10 tahun untuk menamatkan perkahwinan di bawah umur 18 tahun disusun oleh Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri dengan kerjasama United Nations Children Fund ataupun UNICEF. 1 minit lagi. Antara aktiviti yang digariskan pada pelan tindakan tersebut adalah pindaan undang-undang, mengawasi pelaksanaan pelan tindakan dan juga penyusunan strategi mengenai isu melalui penglibatan semua pihak berkepentingan. Penyusunan pelan tindakan adalah proses
pelbagai pihak, kementerian dan juga memperolehi komitmen dan sokongan dari semua pihak. Oleh itu saya mohon agar dasar penetapan usia minima perkahwinan dilaksanakan dengan kelulusan kabinet terhadap pindaan kepada enactment Mahkamah Anak Negeri 1992 dan juga Undang-Undang Perkahwinan Keluarga Islam 92 2004 serta pelaksanaan pelan tindakan yang saya katakan tadi. Datuk Speaker, ramai pekebun kecil, getah dan kelapa sawit sedang mengalami kesukaran membawa keluar hasil yang untuk dijual kerana jalan pertanian tidak diselenggarakan dan kawasan yang curam tidak dinaiktarafkan. Jalan gravel yang sedia ada semasa penanaman dibuat dahulu oleh agensi yang berkenaan tidak mengikut kontur dan tidak selamat digunakan untuk kenderaan. Dalam ucapan Ya, terima kasih Datuk Speaker. Dalam ucapan dasar kerajaan, Kementerian Kerja Rakyat hanya memfokuskan kepada jalan kampung dan lampu jalan, namun tidak menyebut penambahbaikan jalan pertanian khususnya di kawasan-kawasan kebun getah dan kelapa sawit. Saya mendengar sendiri keluhan penoreh getah yang membawa keluar hasil mereka seperti kepingan getah dan kentalan serta susu getah dengan menyikut melalui bentuk muka bumi yang berbukit-bukit. Ini melambatkan proses penghasilan getah kerana pekebun kecil terpaksa berjalan kaki dan balik semasa menoreh getah itu. Dan maka itu saya menggesa agar kerajaan memberikan perhatian serius bagi membantu pekebun kecil dan penduduk luar bandar meningkatkan pengeluaran dan pendapatan mereka melalui peruntukan untuk meningkatkan infrastruktur jalan pertanian. Akhir kata Datuk Speaker, saya ingin menekankan bahawa agar kerajaan memberi perhatian segera dan menambah peruntukan penyelenggaraan sistem peparitan dan tindakan yang tepat bagi mengatasi banjir yang kini sering melanda kawasan Kepayan termasuk dalam bandar. Berkaitan dengan COVID-19, saya mencadang kepada kerajaan Sabah untuk meneliti bantuan yang berbentuk jangka masa panjang dan bukan one off saja. Dengan itu, Datuk Speaker, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.